Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi Ustaz nak tunjukkan tutorial bagaimana kita nak menyiapkan tugasan yang keempat. Okey, awak lihat dekat Google Classroom. Tugasan yang keempat, poster patriotik. Jadi anda baca dia punya syarat-syarat dekat sini yang Ustaz dah masukkan dekat Google Classroom. Jadi bagi pelajar yang masih lagi belum siapkan tugasan, Ustaz akan tunjukkan cara yang paling simple untuk siapkan poster patriotik. Okey, jadi saiz awak kena bina 1200 darab 900. Lepas tu gambar budak ni gambar budak ni background kena buang dan kita akan masukkan gambar budak ni ke dalam poster kita. Okey, tajuk poster, masukkan tajuk poster. Lepas tu kalau ada tagline, boleh masukkan tagline dan juga boleh masukkan elemen-elemen grafik yang lain, seterusnya hantar dalam format PNG ataupun JPG. Okey, jadi ni gambar yang kita nak gunakan. Jadi awak klik gambar ni. Okey, senang je. Ustaz akan tunjukkan bagaimana kita nak gunakan pixlr.com bagi menghasilkan poster patriotik. Jadi gambar kanak-kanak ni, gambar kanak-kanak ni kita akan masukkan ke dalam poster. So cara yang paling mudah, awak klik kanan copy image. Okey, seterusnya kita akan gunakan pixlr. Jadi awak buka pixlr.com. Okey, dia punya addressnya dekat sini. Awak type je dekat Google pixlr.com. Okey, jadi dia akan keluar paparan macam ni. So dia ada dua, quick and easy dan juga advanced editor. Okey, jadi syarat poster tu anda perlu buang bahagian background bagi image yang perlu dimasukkan tu. Okey, image kanak-kanak tu. Jadi kita akan menggunakan pixlr.e advanced editor. Jadi nak masihkan tugasan ni, poster ni, anda bebas nak gunakan mana-mana perisian, sama ada secara offline ataupun secara online. Anda boleh menggunakan perisian Photoshop, anda juga boleh menggunakan Canva. Cuma Canva tu, kalau nak gunakan Canva, anda kena edit dahulu image tu yang perlu dimasukkan, sebab dekat Canva kita tak boleh nak edit, tak boleh nak buang background. Cuma kalau awak tahu macam mana, bolehlah. Okay, untuk menggunakan Canva. Okay, kalau nak gunakan Canva, mungkin gambar tu boleh edit dulu dekat perisian yang lain. Lepas tu masukkan ke dalam perisian Canva. Okay, dan anda boleh menggunakan elemen-elemen yang ada pada perisian Canva lah. Okay, jadi hari ini Ustaz akan tunjukkan bagaimana nak gunakan pixlr. Okay, kita akan menggunakan pixlre. Jadi awak klik pixlre. Okay, kita akan create new. Okay, masukkan size yang kita nak gunakan iaitu 1200. Okey, tingginya 900. Okey, kalau nak lebarnya 900, tingginya 1200 pun boleh. Okey, jadi tekan create. Okey, tadi Ustaz tak masukkan background, jadi dia punya tak ada background lah, dia transparent macam ni. Okey. Yang pertama sekali kita akan edit dahulu gambar kanak-kanak tadi. Okey, tadi kita dah copy image, jadi klik dekat edit, tekan paste. Okey, jadi tarik je bucunya untuk besarkan image ni. Image ni gambarnya resolution dia kecil. Okey. Jadi kita akan gunakan cara kita akan potong gambar ni. Okey, ikut dia punya ni, dia punya border tepi ni. Okey, dan seterusnya kita akan masukkan border tepi ni, kita akan masukkan dengan warna. Okey, kita akan gunakan warna putih. Okey, di bahagian tepi ni. Okey, bagi menampakkan image yang kita nak tunjukkan dekat sini, dia lebih kemas lah. Okey, ataupun anda boleh potong dengan sharp dekat sini. Okey, dengan kemas. Okey, tak nak gunakan line pun boleh. Jadi kita akan potong dahulu gambar bahagian background. Okey, kita akan buang dahulu bahagian background ni. Okey, saya besarkan sikit. Cara nak buang dia, kita akan gunakan lasso. Okey, kita buat selection dulu menggunakan lasso. Okey, saya akan gunakan polygon. Okey, dekat sini polygon. Klik sahaja dekat sini polygon. Okey, zoom. Okey, gunakan mouse tu yang ada roller tu. Awak rollkan ke atas. Okey, scrollkan ke atas. Okey, dia jadi macam ni lah. Okey, kita akan gunakan polygon. Saya dah pilih polygon dekat sini. Okey, besarkan sikit supaya kita dapat buat selection dengan lebih baik. Okey, klik demi klik kita menggunakan polygon, jadi kita akan klik demi klik bahagian tepi dia. Okey, kita boleh buat tegak ya. Okey, lepas ni kita akan masukkan border dekat tepi ni.
Okey, Ustaz zoom out dulu, scrollkan ke bawah. Okey, kita akan zoomkan dekat bahagian bendera ni. Okey. Digalakkan menggunakan PC ya. Kalau menggunakan smartphone boleh, cuma paparan tu kena tukarkan kepada paparan secara desktop. Dekat setting tu awak tukarkan secara desktop. Cuma kalau menggunakan hanya smartphone, lebih sukarlah untuk awak buat selection dengan lebih baik. Okey, saya akan zoom out dulu. Okey, saya akan pilih bahagian ni. Tengok yang tambah ni, saya akan zoomkan dekat bahagian tangan ni. Okey, kita zoom in dan juga zoom out bagi membolehkan kita dapat hasil selection yang lebih baik. Okey. Okey, zoom out dulu. Ni kita buat tegak je lah, Ustaz potong atas sikit. Sebab Ustaz nak ambil bahagian atas ni saja. Okey, kita akan zoomkan dekat sini. Alright. Okey, bahagian tangan dia. Okey, kita akan ambil dekat bahagian ni pula. Okey, zoom out. Kita akan ambil bahagian bendera ni. Okey. Kita buat selection macam ni. Alright. Okey, dekat bahagian bendera ni. Yang ujungnya. Okey. Okey, polygon kita klik demi klik. Okey, sama dekat Photoshop. Ada juga tool yang kita panggil sebagai polygonal lasso tool. Okey, alatannya samalah cara kita nak gunakan. Okey, saya akan buat bahagian kepala. Cuma dekat Photoshop alatan dia lagi banyak lah. Macam-macam alatan, macam-macam cara awak boleh gunakan bagi menghasilkan selection. Okey. Jadi siapa yang ada Photoshop, Ustaz galakkan awak menggunakan Photoshop. Okey, tapi kalau nak rasa macam susah ke, boleh menggunakan PixLR. Okey, dah siap. Awak just klik saja, double klik. Okey, dia akan hubungkan semua line ni lah. Okey, jadi ini adalah selection yang kita dah buat tadi. Okey, kita dah ambil bahagian subjek yang kita nak. Okey, dan seterusnya kita akan buang bahagian background. Okey, cara kita nak buang bahagian background. Okey, awak just right click. Okey. Okey, right click dekat sini. Okey, dekat sini dia ada invert selection. Okey, kalau dekat Photoshop dia tulis sebagai select inverse. Okey, kalau dekat PixLR kita klik kepada invert selection. Okey, klik kanan. Lepas tu tekan invert selection. Okey, klik kanan, tekan invert selection. Okey. Seterusnya tekan delete. Okey, sorry. Tekan delete. Pastikan anda pilih gambar yang betul gambar kanak-kanak ni. Okey, dekat clipboard dekat sini. Okey, layer yang betul pastikan kita pilih layer yang betul. Jadi kita nak buang background dekat bahagian ni. Okey, pilih image ni. Okey, kita dah select inverse ataupun invert selection. Lepas tu tekan delete. Okey, jadi ni image kanak-kanak ni lah. Okey, nak hilangkan selection dekat sini, klik kanan, tekan deselect. Okey, jadi kita boleh gunakan image ni bagi masukkan dekat kita punya poster lah. Okey, kalau kita nak kemas, sebab dia punya resolution image ni kecil, jadi kita akan kemaskan dia, kita akan letakkan border. Okey, kita akan letakkan border bagi subjek ni dengan cara ada tool filter. Okey, kita akan gunakan outline. Okey, klik outline. Nak guna, dia ada macam-macam filter yang kita boleh gunakan. Kita ada glitch, creative, ni macam-macam lah dia punya option dia. Okey, vignette ni gelap di bahagian luar, cerah di bahagian tengah. Okey, dekat Photoshop, dekat dalam buku tu ada tutorial macam mana kita nak buat vignette. Okey, belum glamour. Contohnya kita nak gunakan outline. Okey, klik pada outline. So jadi macam tu lah. Okey, outline. Contohnya saya nak gunakan warna putih. Okey. Okey. Dan tekan apply. Okey, ini size ni untuk tambahkan size lah. Kalau kita nak besarkan lagi dia punya stroke outline dia tu. Okey. Boleh besarkan dekat sini. Contohnya
gunakan 14, tekan apply. Okay. Jadi ini image yang kita dah buang background. Okay, image subject yang kita dah buang background. Contohnya Ustaz nak positionkan dekat tengah bawah. Okay, Ustaz besarkan sikit. Jangan terlalu besar. Okay, kita kemaskan dia, letakkan dekat bahagian tengah. Okay, background. Sekarang ni kita masukkan background. Okay, kita nak masukkan background apa? Kita cari dekat Google. Contohnya kita masukkan background KLCC. Okay, klik dekat Google. Okay, type KLCC. Okay, cari dekat image. Alright. Okay, kalau nak cari image yang resolution besar, boleh klik dekat tools. Okay, size, tukarkan kepada large. Okay, jadi dia akan paparkan size image yang besar sahaja. Dia akan paparkan image yang besar sahaja. Okay, contohnya saya nak gunakan yang mana? Okay, contohnya saya nak gunakan yang ni. Okay, klik. Okay, klik kanan, copy image. Okay, pergi balik dekat kita punya dokumen yang kita buat ni. Okay, pergi dekat edit, tekan paste. So dia akan menutupi image tu lah sebab dia layernya berada layer yang paling atas. Okay, tak apa, kita besarkan dulu sampai memenuhi semua keseluruhan poster tersebut. Dan clipboard ni kita turunkan ke bawah. Okay, tadi saya lupa nak namakan tadi. Klik kanan. Okay, clipboard ni ini adalah kanak-kanak, jadi klik kanak-kanak. Okay, clipboard. Okay, ni background. Okay, background ni berada di bahagian belakang. Okay, kalau tak sesuai, tengoklah kombinasi warnanya sama ada dia sesuai ataupun tak sesuai. Ataupun saya gunakan yang lain. Kita cuba cari yang cerah sikit. Alright. Okay, copy image. Kita cuba tengok yang mana yang lebih sesuai. Edit, paste. Alright. Okay. Dia dah penuh dah. Size dia dah besar. Okay, besarkan sikit. Okay, contohnya kita nak gunakan background ni. Okay, jadi kita dah ada background belakang dan juga kita dah ada subject dekat depan ni. Seterusnya kita nak masukkan teks. Okay, jadi klik dekat layer teks. Okay, dekat sini layer teks. Okay, klik dekat sini. Okay, boleh draw. Ini teks yang kita nak masukkan. Okay. Dekat atas ni ada option untuk tukar jenis tulisan. Dia ada jenis tulisan yang percuma dan juga ada yang premium. Okay. Jadi kita gunakan yang percuma sajalah. Okay, cari jenis tulisan yang awak nak gunakan. Okay. Tulisan, pastikan tulisan yang nampak formal. Sebab kita buat poster patriotik. Tak perlu yang terlalu fancy. Dan tulisan yang jelas lah untuk dibaca. Okay, contohnya saya gunakan, okay, dia cantik sebenarnya tapi tulisan tu premium. Okay, nak guna kena bayar. Okay, contohnya kita gunakan yang mana? Formal sikit. Okay, indah. Okay, cuba. Okay, contoh kita cuba tengok dulu tulisan ni. Okay, yang saya type sayangi Malaysia. Okay, sayangi Malaysia. Okay, contohnya macam ni. Okay, color tulisan dekat sini fill kita nak warna apa? Contohnya saya menggunakan warna putih. Okay. Ini tulisannya warna putih macam ni. Okay, tulisan ni ada border. Okay, nak edit balik tulisan ni, awak klik dulu pada tulisan ni. Seterusnya tekan text.
Okey, dia keluar balik lah. Dekat sini, kita nak edit, dia ada border style, ni ada style. Awak boleh adjust style dekat sini, dekat bahagian atas ni ada style. Okey, okey boleh klik dekat sini. Okey, nak curve ke, tengok kalau curve circle. Ni biasa. Kita boleh adjust amount dekat sini. Okey, tengok. Macam tu. Okey. Kalau nak buat macam ni pun boleh. Okey, dia ada lengkungan ataupun dia membulat macam ni ikut circle, half. Okey, kita boleh adjust lah dia punya dekat sini kita boleh adjust. Okey, ke bawah ke atas. Okey, nak outline pun boleh. Okey, nak color kan. Kalau kita gunakan warna putih, mungkin kita nak gunakan outline supaya tulisan tu lebih jelas. Okey. Okey, size dia. Okey. Tapi kalau terlalu tebal dia punya outline dia, nampak tak berapa kemas. Okey. Terpulang kepada awak macam mana nak paparkan tulisan ni. Okey, saya buang dulu outline tu. Kita tengok dulu efek yang lain. Curve. Okey, saya buang dulu curve. Okey, ni yang tadilah. Background. Okey, kita nak supaya dia ada background pada tulisan tu. Okey, boleh gunakan background. Tak nak pun boleh. Okey, kalau nak onkan bahagian background ni. Okey, full line. Okey, tengok. Full ni penuh lah. Ikut kotak yang kita buat tadi tu. Words. Okey, line. Full. Okey, contohnya nak gunakan full macam ni. Okey, contohnya kita guna warna merah lah warna biru lah, biru. Okey, tekan OK. Semula-semula. Okey, tadi dekat sini. Okey, color ni. Saya tak pilih color tadi. Okey, color biru, tekan OK. Tengok. Okey, bahagian belakangnya background. Okey, pada tulisan ni. Okey, ataupun tak nak letak background pun boleh. Okey, kita buat kosong je dulu. Okey, kita masukkan kotak belakang dia dia tanpa perlu kita buat secara automatik pada tulisan ni. Kita tambahkan efek background pada tulisan ni. Okey, kita adjust dulu. Tengah. Okey, betul-betul tengah ni kan. Okey, awak boleh buat satu layer baru, tekan tambah kat sini. Okey, tambah empty, kita buat yang kosong. Okey, ni layer baru dekat atas. Okey, kita buat guna kotak ni. Okey, kita nak buat kotak dekat belakang tulisan ni. Kalau kita letakkan tulisan macam ni je, dia tak berapa kemas. Okey, sebab tulisan tu macam tak boleh dibaca lah. Okey, kalau kita tengok kita lihat daripada jauh, tulisan tu susah kita nak baca. Okey, turunkan dahulu ke bawah layer ni. Kita buat kotak pada layer yang kosong tadi tu, layer 6. Okey, kita buat kotak kat sini. Okey, lepas tu kita warnakan. Macam besar sangat. Okey, tulisan Sayangi Malaysia tu nanti Ustaz nak kecilkan sikit. Okey, kita warnakan dahulu background ni. Kotak ni. Okey. Seterusnya kita paint bucket, fill, gunakan fill. Contohnya kita gunakan warna biru ni. Okey. Okey, klik sahaja kepada section yang kita buat tadi tu. So dia punya tulisan tu lebih jelas lah. Okey. Lebih jelas untuk kita baca. Okey, tulisan ni Ustaz nak kecilkan sikit sebab besar sangat. Okey, just tarik je bahagian. Okey. Mana? Okey, ni bahagian atas ni. Okey, Ustaz kecilkan sikit. Ataupun boleh menggunakan size. Okey, dekat atas ni ada size tulisan. Jadi awak boleh sliding saja. Kalau nak kecilkan sedikit tulisan dia. Okey. Positionkan dia. Alright. So kalau ada kotak dekat bahagian belakang tu, kita nampak lebih kemas lah. Okey, tulisan tu lagi mudah untuk kita baca. Okey, seterusnya awak nak tambahkan apa-apa, nak masukkan image ke apa ke. Okey, nak tambahkan elemen lain ke, nak buat kotak sikit ke, terpulang kepada awak.
Okey, boleh masukkan dekat bahagian belakang ni. Okey, bahagian belakang ke, bahagian depan ke. Okey, ataupun nak tambahkan gambar-gambar lain ke, gambar subjek yang lain, boleh masukkan dekat poster ni. Okey, Ustaz nak tambahkan tagline. Okey, buat satu lagi kotak ni. Okey, Ustaz akan buat satu layer baru. Empty, tekan tambah ni, tekan empty. Okey, Ustaz akan gunakan warna lain, contohnya warna kuning. Okey. Okey, tekan fill, klik. Alright, dekat bahagian bawah. Sekejap saya naikkan ke atas sikit, kotak ni ke atas sikit. Okey, tulisan sayangi Malaysia Ustaz katakan sikit. Gunakan arrow pun boleh ya. Okey. Gerakkan ke atas. Okey, nak sengitkan dia pun boleh. Kan kadang-kadang orang sengitkan sikit. Ikut kreativiti masing-masing. Okey. Saya nak letakkan teks kat sini. Okey, add layer teks yang baru Okey. Gunalah apa-apa jenis tulisan, nak gunakan tulisan yang sama pun boleh. Okey, kita tuliskan dahulu contohnya nak tulis apa. Okey, saiz-nya kita kecilkan sikit. 50. Okey, warna kita gunakan warna biru. Okey. So background kuning. Okey, kita positionkan dahulu dekat atas. Apa? Ini kalau nak masukkan tagline contohnya kita nak tulis apa? Sayangi Malaysia. Apa yang saya nak tulis Sayangi Malaysia. Malaysia tanah bertuah. Contoh lah Ustaz pun tak ada idea nak tulis apa. Malaysia tanah bertuah. Okey, Malaysia tanah bertuah. Ataupun apa kita nak tulis. Malaysia tanah bertuah, tanah airku. Okey, tanah airku. Okey, contohnya macam tu. Tadi kita guna warna hitam pun lawa kan. Okey, jadi saya nak tukarkan warna hitam. Tulisan di warna hitam, tekan tab sebalik. Okey, fill. Tekan hitam dekat sini. Okey, saiz tulisan ni saya nak kecilkan lagi, besar sangat. 50, kita gunakan 30. Kecil sangat. 40. Okey. Macam tu. Kat sini nak letakkan bendera pun boleh, bendera Malaysia ke. Ni simple Ustaz nak tunjukkan yang simple bagaimana kita nak siapkan poster ni. Okey, tulisan ni kita boleh jarakkan dia. Karakter ni kita boleh jarakkan. Okey, saya tunjukkan, klik balik dekat teks ni. Okey, dekat style ni, dekat format. Okey, dekat sini kita ada line space dan juga letter space. Letter space ni jarak di antara satu karakter dengan karakter yang lain. Okey, contohnya saya tambahkan, tengok Malaysia tanah bertuah tu. Okey, dijarakkan sikit lah. Okey, semakin tinggi nilainya yang kita pilih dekat sini, dia semakin jarak lah. Okey, line space kalau kita ada perenggan yang pertama, perenggan yang kedua. Jadi, dia punya space tu lah. Di antara perenggan, jarak di antara perenggan pertama dan juga perenggan yang kedua tu. Okey, kalau kita nak rapatkan, okey, ataupun kita nak jarakkan, kita menggunakan line space. So, kat sini bold, nak boldkan tulisan. Okey, tulisan nak buat bold lah. Okey, style apa ni, uppercase, semua huruf besar. Okey, kalau kita tulis huruf kecil ni kan, kita nak automatik dia jadi huruf besar, jadi tekan uppercase. Okey, ni contoh dia. Okey, yang simple untuk awak siapkan. Okey, nak buat border lagi pun boleh. Okey, nak tambahkan border sikit, nak tambahkan apa. Awak nak buat line ke apa ke, terpulang kepada awak. Okey. Okey. Contohnya macam mana kita nak buat border. Okey, contohnya saya nak buat border kat sini warna kuning. Okey, kita buat satu layer lain. Okey, empty layer. Dekat atas lah. Okey, kita tambah efek sikit. Sabar simple je. Tengok.
kita tambah. Ini kalau nak buat lah. Okay. Nak ikut sebiji macam ni pun boleh. Kalau tak ada idea sangat kan, nak ikut sebiji macam ni pun boleh. Okay, kita warnakan dengan warna kuning. Macam tu. Tadi dah warna kuning lagi. Okay, kita tengok. Okey, tak okey ni. Okey. Nak buang selection ni, klik pada selection dan juga klik dekat luar. Contoh macam ni. Ni kalau nak itulah, nak buat border dia. Tapi tak berapa lawa nak buat border ni kan sebab dah ada apa ni, kotak tulisan. Kita tengok. Jadi macam tu lah. Okey, nak tambah beberapa border pun boleh. Contoh contoh sabut. Okey, usah duplicate je. So gunakan arrow, kita gerakkan. Okey, kita pusingkan dia. Sini dia ada dekat atas ni yang bulat tu. Bulat kecil kat atas tu, keluar tangan, awak boleh pusingkan macam ni. Okey, tekan shift untuk dapatkan betul-betul tegak. Kita nyusah buat macam ni. Macam ni. Tak lawa lah. Usah nak buat macam ni. Okay. Cuba kita buat penuh Okay, duplicate lagi. Tadi layer 9, duplicate lagi. Okay, jadi kita pusingkan, tekan shift. Senang kita nak dapat yang betul-betul tegak. Okay, besarkan sikit lagi. Okay. Tengok. Okay, duplicate lagi. Saya nak buat macam ni sebenarnya. Okay, cuba yang ni kita letakkan dekat atas. Okay, letakkan dekat atas. Okay, kita gerakkan satu demi satu lah Kita naikkan sini. Kita letakkan atas sekali tulisan. Macam tu. Ini kotak dia. Tulisan dia dekat belakang. Okay. Okay. Satu demi satu. Tekan dekat atas. Alright. Macam tu. Kita letakkan atas sekali. Lawi. Buruknya. Okay, ni simple. Okay, simple poster yang anda boleh buat. Cukup lah. Okay, ni ada bagi subjek, ada background. Okay, lepas tu ada text dan juga ada tagline. Tagline ni tak perlu pun tak apa. Okay, jadi usah masukkan. Okay, nak masukkan boleh, tak nak masukkan pun tak apa. Okay, macam ni pun tak apa. Asalkan poster tu kita nampak kemas. Okay, walaupun kita buat simple saja. Tetapi poster yang kita buat tu nampak kemas. Okay, tulisannya mudah dibaca, ada subjek yang jelas. Okay, ada background dekat bahagian belakang ya. Okay, seterusnya kita akan save dalam format JPG ataupun format PNG. Okay, awak pergi dekat file, save. Tekan save. Okay, dekat sini JPG pun boleh.
Okey, nak lagi berkualiti boleh pilih PNG. Jadi Ustaz pilih JPG saja sebab saiz dia lebih kecil. Okey, tekan save as. Okey, simpan dekat komputer awak, simpanlah dekat mana-mana. Okey. Contohnya dekat sini kan. Mana-manalah awak nak simpan. Okey, lepas tu dah simpan. Contohnya Ustaz simpan dekat desktop Desktop Ustaz namakan sebagai tugasan 4. Okey, tugasan 4 Ustaz simpan dalam ni. Okey, namanya selanjutnya awak namakan kepada nama awak. Contohnya nama Kamal. Okey, save. Okey. Jadi file tu yang awak simpan, yang awak save, dia akan simpan dekat folder yang awak save tadi tu, yang Ustaz namakan. Contohnya kalau Ustaz namakan sebagai tugasan 4 dekat desktop, Ustaz save. Okey, dekat tugasan 4. So ada dalam ni. Jadi dekat Google Classroom awak attachkan file ni. Okey, lepas tu tekan turn in. Okey. Jadi itu saja daripada Ustaz untuk anda siapkan tugasan yang keempat. Tugasan ni sangat mudah dan juga untuk dapatkan markah yang tinggi tu adalah senang. Okey, pastikan poster yang anda buat, okey, tulisan yang awak gunakan mudah dibaca, tulisannya jelas, okey, subjeknya ada. Okey, kanak-kanak ni awak dah buang bahagian backgroundnya, kita ambil bahagian subjek sahaja, gambar kanak-kanak ni saja yang tak ada bahagian background. Okey. Boleh masukkan background lain, contohnya Ustaz masukkan KLCC. Okey, lepas tu letakkan teks dekat sini. Macam ni pun Ustaz boleh bagi markah penuh. Okey, simple. Nak tambahkan yang lain pun boleh, nak tambahkan elemen lain, nak masukkan image ke, nak masukkan kotak ke apa ke, boleh, tetapi pastikan poster yang anda buat tu nampak kemas. Okey, jadi nak dapat markah penuh, yang pertama, saya ulang semula, gambar kanak-kanak ni yang awak dah buang background. Okey, seterusnya ada background bahagian belakang, tak kisah awak nak gunakan gambar tapi kosong pun boleh. Tapi kalau kosong tu kena ada beberapa elemen grafik yang lain lah. Okey, lepas tu tulisan mudah dibaca, jangan gunakan tulisan yang terlalu fancy. So macam ni saja pun boleh dapat markah. Jadi bahagian background ni, contohnya kita nak edit bahagian background ni. Ustaz nak buat vignette. Vignette ni adalah dia gelap bahagian luar, jadi dia cerah bahagian tengah tu lah, bahagian dalam. Contohnya Ustaz buat pada KLCC ni, okey, bangunan KLCC. Jadi Ustaz pilih image KLCC ni. Okey, pastikan anda pilih layer yang betul. Okey, kita gunakan filter, awak cari vignette. Okey, klik vignette. Okey, amount. Okey, sama ada. Kalau kita kurangkan, dia jadi macam ni lah. Okey, tengok. Okey, kalau kita kurangkan, dia akan cerah bahagian luar. Okey, nilainya negatif. Okey, dia akan gelap bahagian tengah, dia akan cerahkan bahagian luar. Okey, contohnya macam ni. Boleh juga kan macam ni kan, cantik juga kan. Okey, ataupun kita nak gelapkan. Jadi vignette sebenarnya adalah, okey, dia gelap bahagian tepi dan juga bahagian tengah ni dia salah, dia cuma gelapkan bahagian tepi sahaja. Okey, contohnya macam ni. Okey, bahagian tepi ni dia gelap. Okey, kalau kita gunakan nilai negatif, so dia akan jadi macam ni. Okey, tengok macam ni lah. Nak guna macam ni pun okey juga kan. Okey. Okey, ataupun nak gunakan nilai negatif sampai maksimum 100, so dia akan jadi macam ni. Okey, contohnya kita gunakan negatif lah. Sebab kalau gelap ni macam tak berapa cantik pula kan. Okey, contohnya kita buat macam tu. Okey, ataupun tak perlu terlalu besar. Okey, ini vignette. Okey, sama ada nak gunakan nak cerah bahagian tepi ataupun nak gelap bahagian tepi. Okey, kalau kita masukkan the negatif tu, maksudnya dia kontra lah daripada vignetting, iaitu dia gelap bahagian tepi. Okey, kalau nilai positif dia akan gelap bahagian tepi, nilai negatif dia akan gelap bahagian luarnya. Okey, contohnya Ustaz tekan apply. Okey, ni kalau kita nak buat, nak gunakan vignette, ataupun boleh gunakan efek yang lain, filter ni ada banyak lagi efek yang kita boleh gunakan dekat sini. Jadi selamat mencuba. Jadi Ustaz nak semua pelajar pastikan anda siapkan tugasan seperti yang Ustaz minta, yang Ustaz dah bagi tahu tadi tu. Okey. Jadi anda ada masa dalam minggu ni, okey, sehingga hari Sabtu. Jadi siapkan tugasan ni, sebab tugasan ni dia akan menyumbangkan kepada markah peperiksaan. Jadi semester yang kedua awak ada tugasan 3 dan juga tugasan 4.
Okey, tugasan 3 20 markah, tugasan 4 20 markah, tugasan 1 dan juga tugasan 2 Ustaz akan ambil 10 markah dan semua sekali adalah 50 markah. Ustaz akan campurkan dengan markah peperiksaan. Okey, jadi itu saja daripada Ustaz. Sebarang pertanyaan sila berhubung melalui Telegram ataupun WhatsApp. Itu saja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.